Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Ishrun ini mengikut dalam kitab ini ialah fasal yang ke-20. Macam mana Zia angkat tangan ni? Nak cakap apa Zia? Zia? Fi anna min alamatil mulki at-tanafusu fil khilalil hamidah al-khilalil hamidah wa bil aksi. Alamat kekuasaan itu ialah perlombaan untuk menunjukkan perangai-perangai yang bagus atau sebaliknya. Maknanya jalan yang mendekatkan kepada kekuasaan itu ialah budi pekerti yang bagus, dan yang menyebabkan keruntuhan itu ialah budi pekerti yang sebaliknya. Lamma kana al-mulku tabi'iyyan lil insan, apabila oleh kerana kekuasaan itu ialah sesuatu yang natural bagi manusia, lima fihi min tabi'atil ijtima' kama qulnahu, kerana ia ini merupakan suatu nature kepada masyarakat sebagaimana telah kita katakan. Wa kana al-insanu aqraba ila khilalil khairi min khilalil syarri. Sedangkan manusia itu lebih dekat kepada perangai bagus berbanding dengan perangai yang jahat. Fi asli fitratihi wa quwwatihi natiqah al-aqilah. Ini berasaskan kepada nature atau fitrah, kekuatan yang dapat kita lihat dan dari segi mentaliti, kecerdikan dan sebagainya. Kerana li'anna syarr innama ja'ahu min qibalil quwal hayawaniyah fihi. Jadi manusia ini dia ada daya sebagai insan. Daya sebagai insan itu sentiasa mengajak kepada kebaikan, dan daya kepada keburukan itu, daya kehayawanan itu mengajak keburukan. Wa amma min haitsu huwa insanun fahuwa ila al-khairi wa khilalihi aqrab wal mulku was siyasah. Itu maksud yang saya katakan tadi lah, dia punya translationnya. Maknanya sebagai seorang manusia, jadi perangai yang baik itulah yang menjadi yang lebih dekat daripada dia, perangai baik, kuasaan, politik. Wal mulku was siyasa innama kana lahu min haitsu insan. Jadi timbulnya isu kekuatan politik, kekuatan politik sebagainya itu, ini melihat dari perspektif manusia itu sebagai manusia. Li'annahu ma lil insan khassatan la lil hayawan. Kerana dua perkara tadi, al-mulku was siyasah, kuasa dan politik itu sebenarnya adalah merupakan ciri manusia. Ciri manusia dan tidak merupakan sifat atau ciri pada haiwan. Faidan khilalul khairi fihi hiya allati tunasibu siyasah wal mulk. Oleh kerana itu, perangai baik dalam diri manusia itulah yang sesuai dengan politik dan kekuasaan. Idzil khairu huwal munasib lisyasah. Kerana kebaikan itu ialah perkara yang munasab, yang sesuai dengan politik. Itu jelaslah. Jadi kalau saya terjemah begitu pun jelaslah, tak payah nak semarai lagi. Wa qad dzakarna, sebelum ini kita telah menyebut annal majda lahu aslun yubna alaihi, bahawa ketinggian itu ada mempunyai asas yang menjadi asas kepadanya, ada yang menjadi asas yang dibina ke atasnya. Wa tatahaqqaqu bihi haqiqatuhu, dan dia boleh terlaksana apa tu hakikatnya. Asas itu ialah wa huwal asabiyatu wal ashir. Menjadi asas kepada kemajuan dan ketinggian itu ialah al-asabiyah dan ashir. Asabiyah dan kaum, keluarga, sanak saudara, kabilah dan sebagainya. Satu. Wa far'un. Selain daripada asal tadi, dia ada far', dia ada cabang dia. Maknanya kemajuan itu dia ada umbinya, dia ada usulnya, dan ada furu'nya, ada cabangnya. Yutammimu wujuduhu wa yukammiluhu. Mana cabang ini walaupun tidak sekuat asal, tetapi dia boleh melengkapkan adanya
asal tadi, wa yukammilu wa huwa, jadi furuknya ialah al-khilalu, perangai. Maknanya kalau kuat macam mana pun asabiyah, kuat macam mana pun asyir, kekeluargaan itu, tetapi kalau tidak ada perangai yang cantik, maknanya dia tidak ada dahan, ranting, rimbun dan sebagainya, hanya ada batang sahaja. Wa idza kana al-mulku ghayatan lil asabiyyah fahuwa ghayatun li furu'iha wa mutammimatiha. Kalaulah sekiranya kuasa itu merupakan ultimate, merupakan kemuncak kepada asabiyah, maka ia menjadikan juga kemuncak kepada furuk tadi. Jadi maknanya semuanya itu sama ada ini adalah asalnya, ini adalah cabarnya, tetapi kemuncaknya sama ada ia tu asabiyah atau asyir, atau dia tu perangai tadi, kemuncaknya ialah kekuasaan. Wahyal khilalu. Lianna wujuduhu duna mutammimati kawujudi syakhsin maqtu'il a'dha' atau zuhurihi uryanan bainan nas. Karena kalau ada asasnya saja tanpa pelengkap tadi, ibarat macam orang yang tak cukup anggota ataupun pakaian yang tak lengkap dan sebagainya, yang tidak berpakaian. Wa idza kana wujudul asabiyyah faqat min ghairi intihal al-khilal, oleh kerana adanya asabiyah saja dan tidak ada perilaku yang cantik tadi, nuqsan fi ahli al-buyut, merupakan satu kekurangan pada ahli keluarga itu, wal ahsab dan keluarga titihan dan sebagainya. Fama zannuka bi ahli al-mulki alladhi huwa ghayatun li kulli majdin wa nihayatun li, apalagi kalau sekiranya perangai yang baik itu merupakan kecacatan pada ahli keluarga ataupun ahli keluarga besar, maka apalagi, apa kamu anggap, apalagi dengan ahli mulk, orang politik, orang mencari kuasa. Sedangkan politik dan kuasa itu adalah kemuncak kepada semuanya. Itu. Okey. Oleh kerana itu, kata dia, kesimpulannya, fasiyasatu wal mulku hiya kafalatul lil khalqi wa khilafatul lillah fil ibadi litanfidhi ahkamihi fihi. Politik dan kuasa itu ialah suatu jaminan kepada makhluk dan satu khilafah, khilafah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini. Sebab tu orang kata dia khalifatullah fil ardi, khilafah untuk melaksanakan hukum Allah di bumi ini. Dan wa ahkamullah fi khalqihi wa ibadihi innama hiya bil khairi wa mura'atil masalih kama tashhadu bihi asy-syara'i'. Sedangkan hukum Allah untuk umat manusia dan untuk hamba-hamba Allah itu ialah, caranya ialah dengan melakukan kebaikan dan menjaga kemaslahatan sebagaimana yang kita dapat tahu daripada syariat Islam, syariat Allah. Wa ahkamul bashari innama hiya minal jahli wasyaitan. Sedangkan hukum manusia itu berasaskan kepada kejahilan dan syaitan. Bikhilafi qudratillahi subhanahu wa qadarihi fa innahu fa'ilun lil khairi wasyarri ma'an wa muqaddiruhuma. Dia kata tadi, hukum manusia itu lebih cenderung kepada kejahilan dan syaitan. Sedangkan hukum Allah itu tidak sama dengan tu, kerana Allah dia membuat kebaikan dan membuat keburukan. Dia menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, kerana Allah tidak melakukan sesuatu yang lebih pada selain daripada itu. Faman hasalat lahul asabiyyatu al-kafilatu bil qudrati wa unisat
minhu khilalul khairil munasabah litanfidh ahkamillah fi khalqihi faqad tahayya'a lil khilafati fil ibadi wa kafalatil khulqi wa wujidat fihi salahiyatu lidzalika. Dia kata, faman hasalat lahul asabiyyal kafilah bil qudrat. Sesiapa yang dapat menghasilkan asabiyah yang cukup menjamin asabiyah apa tu keluarga dia tadi, grup dia tadi, bil qudrati dengan kekuatan, dan ia pula diperhiaskan dengan perangai yang baik yang sesuai untuk melaksanakan hukum Allah di dalam kejadiannya, faqad tahayya'a lil khilafati fil ibadi wa kafalatil khuluqi al khalqi. Maka dialah orang yang sebenarnya mempunyai kesediaan yang cukup untuk menjadi khalifatullah fil ardi, untuk memerintah ibadullah, hamba-hamba Allah manusia ini, dan menjamin kepentingan makhluk semua. Wa yujidat fihi salahiyatu lidzalika. Dan dengan kerana itu, dialah yang mempunyai kelayakan. Oleh kerana itu, dialah yang mempunyai kelayakan. Wa hadzal burhanu awthaqu minal awwal wa asahhu mabniyun. Dan inilah satu dalil yang lebih jelas dan lebih tersusun kedudukannya. Okey. Jadi sekat tu itu apa yang dia nak bagikan kepada kita. Kemudiannya dia nak buat kesimpulan. Faqad tabayyana anna khilal al-khairi syahida biwujudil mulki. Maka jelaslah bahawa perangai baik itu sebagai satu lambang kepada adanya kekuasaan. Liman wujidat lahul asabiyah, bagi mereka yang telah memenuhi syarat pertamanya, iaitu dia ada asabiyah. Manakala ada asabiyah saja, tak ada perangai yang baik, macam parti-parti politik yang kuat tapi budi pekertinya tidak baik, maka dia tidak ada lambang yang jelas untuk mendapat kuasa. فإذا نظرنا في أهل العصبية ومن حصل لهم من الغلب على كثير من النواحي والأمم فوجدناهم يتنافسون في الخير وخلاله من الكرم والعفو عن الزلات والاحتمال من غير القادر والقرى للضيوف وحمل الكل وكسب المعدم والصبر على المكاره والوفاء بالعهد وبذل الأموال في صون الأعراض وتعظيم الشريعة وإجلال العلماء الحاملين لها والوقوف عندما يحددونه لهم من فعل أو ترك وحسن الظن بهم واعتقال أهل الدين والتبرك بهم ورغبة الدعاء منهم والحياء من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم وإجلالهم والانقياد إلى الحق مع الداعي إليه والإنصاف. Dia kata, maka jelaslah bahawa orang yang ada asabiyah, saya ulang tadi, orang yang ada asabiyah, apabila dia ada perangai yang elok, maka perangai yang elok itu menjadi flag, menjadi satu tanda untuk dia ke depan. Jadi dia kata contohnya, kalau kita perhatikan kepada orang-orang yang ada ahli asabiyah dan yang mereka dapat menguasai banyak kawasan, menguasai banyak ummah, manusia, masyarakat sebagainya, kita dapati mereka itu berlumba-lumba melakukan kebaikan. Maknanya kebaikan itulah yang membantu mereka itu mendapat kuasa. Walaupun asas kekuasaan itu ada, kalau tidak ada kebaikan, mungkin tidak ada yang membantu dia dapat kuasa. Misalnya, dia kata antara contoh, banyak contoh ni, minal karami, pemurah, wal afwi aniz zallati,
maaf kalau orang silap, wal ihtimali min ghairil qadiri, dan orang yang tak mampu tu dia bantu, wal qira lituyuf, murah hati, suka apa tu entertain orang, wa hamlil kalli, dan orang yang anak-anak yatim dan tak mampu nak hidup sendiri, dia bantu, wakas bil mu'dimi, dan bagi kerja orang yang tak ada kerja, wasabri alal markari, kalau ada keburukan pun, ada pandemik sebagainya, sabar, tidak cepat melantah, wal wafa'i bil ahdi, janji manifesto pilihan raya pun dia tunaikan, wa badlil amwali fi saunil a'rad, dan membelanjakan bajet negara dia ataupun kumpulan dia tu untuk menjaga apa tu maruah masyarakat dia, wa ta'zimi syariah, membesarkan syariat Islam, wa ijlalil ulama, membesarkan ulama, al-hamili 'alaiha. Ini kena tahu ni siapa dia ulama ni. Wal hamili 'alaiha, dan orang yang apa tu berusaha untuk menjadi ulama sebagainya. Wal wuquf indama yuhaddidunahu lahum min fi'lin aw tarkin, dan mendengar nasihat para ulama tentang apa yang patut dan apa yang tak patut dilakukan. Wa husniz zanni bihim, mempunyai sangka baik dengan para ulama. Wa i'tiqadi ahli din wa tabarruk bihim, dan dia sangat apa tu bergantung kepada orang agama, dia suka mengambil mendapat berkat daripada mereka itu. Wa gharbati du'a minhum, dan suka sangat nak minta orang ulama, orang ahli agama itu berdoa itu ikut dia. Wal haya'i min al akabir wal masyayikh, dan dia rasa segan dengan orang yang besar, orang tua, segan orang tua lah, macam dalam masyarakat kita. Wa tauqirihim, dan memuliakan mereka itu, wa ijlalihim, membesarkan mereka itu, wal inqiyadi ilal haqqi ma'adda'i lahu, dan cukup bergantung, maknanya cukup menyokong untuk melahirkan kebenaran, mendukung orang pendakwah yang orang-orang yang menyeru ke arah kebenaran itu, wa insafil mustad'afina min anfusihim, dan bersimpati dengan golongan bawahan B40, wattabadzul fi ahwalihim wal inqiyad, wattabadzul fi ahwalihim, dan membelanjakan untuk kepentingan mereka itu, wal inqiyadul haqqi, sangat banyak komited dengan kebenaran, wattawadu' lil miskin, rendah diri dengan orang miskin, wastima'i syakwa al mustaghithina, dan mendengar apa tu aduan orang yang nak minta tolong, wa tadayyun bi syara'i' wal ibadat, dan dia tu beragama, mendukung syariat, melaksanakan ibadat, wal qiyamu 'alaiha wala asbabiha, dan sentiasa berusaha untuk melaksanakan ibadat dan mencari cara-cara untuk melaksanakannya. Wattajafi anil ghadri wal makri wal khadi'ah, dan cuba seboleh-bolehnya mengelak daripada tidak setia, apa tu kacau orang, tipu orang, wa naqdil ahdi, dan apa tu melanggar janji, wa amsalul zalik. Itu dia punya contoh panjang. Barulah jawapan dianya, alimna anna hadhihi khuluqis siyasati. Kita tahu inilah perangai orang politik yang sepatutnya. Faqad hasalat ladaihim wastahaqqu biha an yakunu sasa. Orang lagu ni, orang macam inilah yang berhak dan layak untuk menjadi pemimpin, liman tahta aidihim, pemimpin kepada orang bawahan mereka, au alal umum, ataupun untuk orang awam, orang bawah pengikut dia atau orang awam. Wa annahu khairun saqahu Allah Ta'ala ilaihim munasibun li asabiyyatihim wa ghalabihim wa laysa dhalika sudan fihim wala wujida abathan minhum wal mulku ansabul maratib wal khairati li asabiyyatihim.
Fa'alimna bidzalik anna Allah ta'adzana lahum bil mulki wa saqahu ilaihim. Maknanya mereka itulah yang layak untuk memimpin. Mereka itulah layak untuk memimpin. Wa annahu, mereka itulah merupakan satu kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada masyarakat dia, dan sesuai dengan asabiah dan kekuatan mereka itu. Walaisa zalika, sudah mereka itu bukan cuma-cuma. Mereka itu bukan orang yang cuma-cuma. Ini nasihat kepada kita lah, rakyatnya. Wala wujida albasa minhum, dan Tuhan hatta orang seperti kepada kita tidak main-main. Wal mulku ansabul maratib, dan kekuasaan itu lebih munasabah lah, tingkat yang lebih munasabah kepada mereka itu, dan kebaikan begitu juga kebaikan kepada asabiah dia. Maka oleh kerana itu kita tahulah annallaha ta'adzana lahum bil mulki wa saqu ilaihim. Kita fahamlah bahawa Tuhan selalunya akan memperdekatkan kuasa kepada mereka itu, dan wabil aksi min dzalik, sebaliknya in ta'adzana Allahu bi qiradil mulki min ummatin, kalau sekiranya Tuhan nak meruntuhkan kuasa sesuatu itu daripada umat dia, hamalahum ala irtikabil madmumah, mana Tuhan mentakdirkan mereka itu membuat perkara-perkara buruk, wantihalir razail, dan berperangai buruk, wasuluki turuqiha, maka dan selalu cari cara-cara yang buruk untuk menyelesaikan cara hidup, fatufqadul fadailu siyasiyah minhum jumlatan, maka akan hilanglah kebaikan siasah atau kepimpinan daripada mereka itu, akhir sekali habis, tidak adalah kebaikan. Wala tazalu fi intiqasin ila an yakhrujal mulku min aidin, maka kuasa itu akan kurang demi kurang sehinggalah betul-betul kalah, terlepaslah kuasa daripada tangan mereka itu. Wa yatabaddala bihi siwahum, mereka itu akan diganti dengan orang lain, liyakuna na'yan alaihim fi salbi ma kana Allahu qad atahum minal mulk. Satu kita kata takziah kepada mereka itu, maknanya satu kedukecitaan lah, supaya mereka itu dukacita kerana Allah telah merampas kuasa daripada mereka itu. Wa ja'ala fi aidihim minal khairi ma, sedangkan pada waktu itu Tuhan bagi kepada dia kebaikannya. Dalam Quran Tuhan berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, bila kita menghendaki untuk menghancurkan sesuatu negara itu, maka kita akan menjadikan, kita akan mengarahkan supaya ramai orang-orang yang mutraf, yang suka buat buruk, membazir, buat jahat, fafasaqu fiha, maka mereka lahir sebagai orang-orang yang fasik, fahaqqa 'alaihal qawlu, maka mereka pun berhaklah untuk menerima kata putus Tuhan, pada marnaha tadmira, maka kami pun hancurkan mereka itu. Isra 16. Wastukri'a dzalika wa tattaba'hu, dia kata selain pada hak saya kata tadi, cek sendirilah, buat kajian sendirilah, fil umamis sabiqah, dalam sejarah umat-umat terdahulu, tajidu katsiran mimma qulnahu wa ramsa, itulah kamu akan dapati bagaimana sebagaimana yang saya katakan tadi, wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar, itulah kehendak Tuhan dan sebagainya. Okey, itu saya rasa yang dia nak bagi tahu dari Zalban. Lepas ni dia menghuraikan panjang-panjang macam pun, lebih kurang dia apa kita kata, dia mendetailkan cerita tadi. Jadi kita ada setengah jam lagi. Macam mana ni? Nak terus baca ke ataupun ada nak bagi pandangan sikit? Tok Mut, Ya. kalau Tok Mut lah, tadi kan Tok Mut baca sekilas lalu lah kan. Kalau kita nak summarize lah tajuk dia ni tadi kan, tajuk yang Fasl Ashrun ni, apa tajuk dia ya? Kuasa dan karakter. Dia kata
dia kata dia nak katanya perangai baik dalam membantu dalam membantu asabiyah, dalam membantu asabiyah dan kekeluargaan untuk mencapai kuasa. Sebab tu dia kata asabiyah dan ansab itu, asabiyah dan kaum keluarga yang hebat-hebat itu satu asas foundation. Tetapi perangai baik itu sebagai satu pakaian atau anggota. Tanpa perangai baik ibarat orang yang tak berpakaian ataupun orang yang tak cukup dekat anggotanya. Oleh kerana itu dia berlakulah. Kalau kita katakan kalau bertambah kebaikan tu, mungkin dia akan dapat kuasa. Kalau menurun kebaikan dia akan hilang kuasa. Itulah dia nak cerita. Tok Mut, kalau kita tengok orang jahat kan, orang jahat lah. Kita tengok Hitler ke, kita tengok yang jahat-jahat dia kan, dia dapat juga kumpul asabiyah dia. Ya. Kan, bertahan jugalah. Macam kalau kita tengok lagu pun, tapi saya rasa perangai dia pun bagus juga, tapi dia baik kepada dia orang sendiri lah kan. Dia orang dia puak sendiri lah kan, dengan musuh dia memanglah tak ada kesian belas lah kan. Ya. Kan tu kita bercakap mana dia dengan dia punya puak. Betul. Cumanya mengapa bila dia berlawan antara pihak bersekutu dengan pihak berikat, sebenarnya itu saya punya pentafsiran. Pihak bersekutu dengan pihak berikat, ini Perang Dunia dulu kan, dia berimbang sebenarnya, buruk baik dia lebih kurang dah. Itulah nak kata Hitler dengan siapa dia belah ni, Roosevelt masa tu kan, Roosevelt lah. Jadi lebih kurang tu, tapi itulah mungkin imbangan sajalah. Saya rasa Hitler pun tidak 100% buruk berbanding dengan pok-pok ni dah. Okey, kalau kita tengok kan, kita tengok dalam zaman kita lah kan, kerajaan Islam ni kan. Kalau kita tengok yang agak kontroversial sikit lah, tapi tak adalah sampai khalifah. Saya tak tahulah khalifah yang agak keras sikit kan. Tapi kita ambil lah Hajjaj As-Saqafi tu kan, yang bunuh-bunuh orang. Kan, dia memang bunuh orang. Tapi ada juga yang baik dia, katanya yang Al-Quran ni kita baca tu, kalau yang baris-baris yang kita tengok ni kan, yang bahasa Arab tu dia lah yang buat. Dan adalah dia punya contribution kat situ kan. Tapi maknanya dia boleh kumpulkan orang di bawah pemerintahan dia. Hajjaj ini orang pemimpin Islam yang membunuh paling ramai orang Islam, tak kira ulama tak ulama, dan orang yang menyumbang kepada kekukuhan empire Islam yang paling unggul. Itu yang kita pelik sikit. Jadi dalam Islam ini kita ni sebenarnya puppetnya yang dimain-mainkan. Kadang-kadang pada pandangan kita, baik dan buruk itu mungkin ada benda relatif, mungkin, dan Tuhan yang menentukan. Sebab tu kita tak nak kata kamu baik, kamu buruk. Kita hanya berusaha untuk melakukan kebaikan. Mungkin begitu. Jadi kalau bawa Hajjaj itu, saya pun berasa pening kepala. Kita nak faham Hajjaj tu. Jadi Syekh suka dah Syekh dia kata pening kepala. Jadi jahit baik pun awak, buruk pun awak. Macam kalau di dalam sejarah Arab moden, macam itulah kita kata Saddam Hussein tu. Dialah yang memperkukuhkan Iraq sebagai sebuah negara negara Arab yang paling hebat dari segi ekonomi dan ketenteraan. Tetapi dialah banyak bunuh orang. Tak tahu. Macam mana? Ataupun yang sedap lagi, kalau kita nak pergi sikit lagi, ada lagi sedap lagi ni. Boleh kita proceed dulu. Kita tak sambung dah tu. Hak tadi tu dia punya penceramaan sahaja dah. Preface. Datuk, nak minta penjelasan.
dalam paragraf pertama sekali, Ya. istilah yang digunakan Ibn Khaldun tu dia kata apa? Dalam terjemahan Rosenthal, royal authority. Okey. Something natural to human being. Hmm. Royal authority ni anak nak cuba dapat mungkin terjemahan lebih tepat lah. Tapi daripada istilah asal Ibn Khaldun ialah apa? Al-mulk tu kadang-kadang dia lari tu. Kadang saya ni bila baca-baca ni, mana dulu kita duk marah ke penterjemahan Melayu. Dia cedok Indonesia. Indonesia pula terjemahan dia pula Rosenthal. Jadi benda tu ada lari-kelari tu, dia kalau kata royal authority, kalau dalam bahasa Melayu kita royal tidak mulk, betul tak? Tak, anak rasa kalau anak faham royal authority ni makna satu bidang tanggung kuasa ataupun authority yang paling tinggi. Aha. Royal tapi di sini dia tidak menyebut tentang kuasa paling tinggi, dia hanya menyebut kuasa, itu saja. Tapi makna dia dalam ni kekuasaan itu ialah satu yang dan ada sebati dengan manusia lah. Itu okey, itu tak apa. Dia kata tabi'iyah, itu pun sebenarnya benda yang natural dalam diri manusia. Okeylah sebatilah. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, mengapa dia tidak menggunakan perkataan natural? Tapi dia kata sebati okey. Dia guna natural. Natural dah, dia guna natural dah. Authority is something natural. Okey. Anda faham, cuma anda nak fahamkan konsep mulk. Jadi mulk betul makna dia lebih betul lah dia kena makna yang dimaksudkan. Tidak highest apa tu, tidak royal apa dia kekuasaan semata-mata kekuasaan, sebab kekuasaan selalu berimbang gitu kan. Tapi kalau banding kuasa dia bila dia kata apa dalam ciri istilah mulk berbanding dengan kuasa lain. Al-mulk ni biasanya lebih kepada kuasa politik. Jadi kuasa memerintah. Jadi Ana punya insight paragraf ataupun bab ini banyak bicarakan political. Ya. Kuasa politik lah. Tapi maknanya orang yang nak mencapai kuasa politik itu dia mesti sekian. Dan agak menarik dalam kupasan ataupun insight Ibn Khaldun ni, kalau betul-betul nak dia mesti ada asabiyah dan mesti ada akhlak. Ya. Asabiyah itu sebagai foundation. Akhlak itu sebagai dia punya itulah dia letak ni paragraf ni dalam English a sign of royal authority. Maksudnya tanda-tanda kualifikasi untuk seseorang tu mendapat kedudukan kuasa tu lah. Ialah dia punya kemahuan untuk acquire, untuk nak dapatkan ciri-ciri kualiti akhlak yang tinggi kan. Jadi kalau tak ada akhlak yang tinggi, dia tak boleh naik. Dia tak boleh naik dan tak boleh sustain. Jadi jatuh. Seperkara cepat menu bau ni lah. Tapi yang yang menarik dalam kupasan ni, kalau kita bincang minggu lepas pun, iaitu integrasi ilmu. Kerana Ibn Khaldun menggunakan Al-Quran. Bila dia sebut berkenaan kejatuhan tu semua, anda kata dua ayat Quran tu menarik. Kerana dia rujuk khusus kepada Allah yang akhirnya yang menentu ialah Allah. Jadi kalau tak ada tu, Allah sendiri akan tarik kuasa. Jadi bukan kita yang memilih. Allah yang menentu. Dan sini pun dia kata bila Allah nak menjatuhkan sesuatu bangsa itu, suatu negara itu, maka ini yang kadang-kadang kita tak faham. Dia seolah-olahnya berlaku keburukan, kejatuhan. Mengapa Tun Mahathir percaya sangat selepas 70 tahun. Maka sesuatu parti politik tidak boleh lagi. Ini lama zaman mula-mula masuk dalam kuasa lagi, sebab tu dia berhenti. Dia kira ada kejatuhan. Jadi pada anak ni, mana Ibn Khaldun dah sebatikan hujah
logik dengan ayat Quran. Saya rasa ayat tu bagus, ayat yang apa dia rujuk pada surah 28 ayat 68 tu yang terjemahannya, dan Allah lah yang menciptakan apa yang dirancang berlaku. Dan dialah juga yang memilih. Tidaklah siapa yang layak dan tidak layak, berhak dari siapa memilih. Maha suci Allah, maha tingginya keadaannya dari berapa mereka semua. Jadi maknanya Allah yang menentukan jatuh bangun, dan dia ditentukan dengan akhlak. Dan ayat yang satu lagi itu ayat yang bermaksud, dan apabila sampai tempoh kami hendaklah membinasakan penduduk sesebuah negeri, kami perintahkan orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan. Kami menghancurkan sehancur-hancurnya. Jadi pada marnaha tadmir. Jadi Maudud Khaldun merujuk kepada essence atau intipati Quran yang menjelaskan bahawa akhirnya ciri-ciri yang ada pada pimpinan tu yang boleh menjatuhkan, maknanya tak ada akhlak yang jadi maksiat berlebihan, kemewahan berlebihan. Wallahu a'lam. Kalau kita rasa nak pergi lebih jauh, maknanya sekuat mana pun kuasa yang ada pada seseorang itu, dia tidak akan menungkat langit. Sejarah Fir'aun, sejarah macam-macam lagi, sejarah lama pun, Ibn Khaldun kata cuba kamu membuat research sendirilah tentang sejarah-sejarah lama. Itulah istiqra' ni, maknanya membuat satu kajian lah. Dia meletakkan satu prinsip dalam kita mengkaji, menilai tamadun dan kejayaan politik lah. Makna dia kalau tak ada ciri-ciri keunggulan pimpinan semua tu dan pengikut semuanya, jatuhlah satu Tetapi bagaimanapun satu masa Tuhan akan mentakdirkan lahirlah orang. Ini macam satu nature dalam hidup ini. Kita kata pertukaran generasi, iaitu kalau dalam keluarga kecil kita sangat takut bagaimana kejayaan tok nenek kita sampai pada satu peringkat jatuh juga keluarga itu. Sebab tu Tun Salah Abbas bila hari-hari terakhir dalam kehidupan dia panggil keluarga, dia kata saya mau satu saja, kamu semua jagalah legasi Saleh Abbas. Bila saya akan mati 2-3 hari lagi. Begitu. Maksudnya begitu. Jadi itulah yang maknanya yang paling ditakuti oleh orang berjaya dalam hidupnya ialah sama ada keluarga dia boleh mewarisi kejayaan itu ataupun tidak. Itu pun sama ada berlaku dengan secara usaha ataupun secara takdir. Ban, siapa nak cakap ni? Assalamualaikum, Prof. Macam mana hari ni? Hari ni? Ada bawa benda dalam poket ke? Apa maksud, Prof? Nak hidang kena barang ni, nak bicara ni, ada benda bawa dalam poket ke? Tak ada? Tak ada. Saya nak tanya, Prof. Pandangan Prof rasa kalau orang tu ada ciri-ciri yang Ibn Khaldun ceritakan tu, adakah orang tu akan dilantik menjadi pemimpin? Dia kehendak alam dengan realiti seseorang manusia itu, dia akan berkolaborasi. Macam Syekh kata tadi, dia kata apa tadi? Dia kata bersebati. Maknanya kalau kita sebagai seorang observer yang memerhatikan, ini cerita sikitlah, saya buang Mahathir ni. Saja ni, saya buat semua dengan parti-parti mana pun saya berbuat. Jadi seorang daripada kawan saya tu, adakah semua ini perancangan Tun? Kacau puan politik jadi macam ni, komunis. Dia kata tidak. Dia kata sebagai orang yang lama dalam politik, yang memerintah, saya dapat baca
Jadi saya tangkap yang ni, dengan kita pun kalau kita nak jadi orang sarjana, macam Wan nak jadi sarjana yang hebat, nak jadi ahli akademik yang hebat itu, kita boleh membiasakan diri kita ni membaca keadaan. Jadi seorang wartawan yang begitu tajam, dia boleh baca siapa nak naik, siapa nak jatuh, parti mana nak menang, apa-apa semua sekali. Sampai kalau ialah dalam sok-sok khabar yang masyhur-masyhur, ada wartawan yang terkenal, dia punya andaian, dia punya apa tu, biasanya berlaku. Jadi Mahathir kata, bila saya tengok kiri kanan apa yang terjadi, maka saya boleh membuat kesimpulan berasaskan kepada pengalaman saya. Jadi kita pun kalau kita tengok orang ni macam ni, nak naik nak turun, kita boleh agak lah. Kalau kita tu orang macam Mahathir tu, kalau kita tu macam saya, tak boleh nak agak. Tak boleh nak agak. Orang yang arif-arif boleh agak lah. Tapi jangan pula kata saya puja Mahathir. Betul tak interpretasi saya yang sebab akhirnya Ibn Khaldun katalah yang akhir tu, dia kata kalau Tuhan nak naikkan masyarakat tersebut, maka orang yang baik itu dia akan dilantik menjadi pemimpin juga. Kalau Tuhan nak turunkan negara tersebut, pemimpin jahat tu yang akan dilantik pula. So maknanya dia nak kata indirectly dia bergantung kepada masyarakat itu sendiri sama ada mereka menjalankan tanggungjawab ataupun taklah untuk angkat orang yang ada ciri-ciri yang baik tersebutlah. Sebenarnya kalau masyarakat tu memang betul bagus, dia angkat orang yang baik, memang Tuhan nak bantulah masyarakat negara tu. Kalau negara tu, sebab kadang-kadang setengah negara ni, Prof, kita kat Malaysia ni amat bertuah sebab kita antara negara yang terselamatlah, saya boleh kata, berbanding negara Islam yang lain. Dan negara Islam yang lain ni sebab mereka punya, dia punya kadang-kadang macam mana mereka nak decide pemimpin tu, ada yang terlalu rushing, ada yang susah lah, mudah tertipu dengan agenda antarabangsa dan sebagainya. So akhirnya mereka kadang-kadang lantik orang yang jahat macam Saddam, macam itulah. So bagi saya itu interpretation saya tak tahulah. Dia macam ni. Hari ni Ustaz Kamil tak ada, Dr. Kamil tak ada. Kalau tidak saya boleh minta dia huraikan pemikiran-pemikiran para ulama tauhid dan akidah. Nisbah antara takdir Tuhan dengan ikhtiar manusia. Jadi dia ada satu gabungan yang dia boleh jadi macam begitu. Saling berkait lah maksud Prof. Kait mengait, lebih hari ni kurang besok apa cuma sekali itu. Jadi antara usaha manusia dengan qada Tuhan itu ada kesebatian. Jadi saya tak boleh nak urai disiplin tu ada dengan Ustaz Kamil. Disiplin tu. Jadi adalah Qadariyah, ada Jabariyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Itulah yang apa tu. Sampai perbincangan mereka itu kepada peringkat kafir mon kafir antara satu sama lain. Kita orang macam saya ni tak reti nak apa tu. Tapi Ana yang menarik akhirnya dalam perbincangan kita dan kupasan Ibn Khaldun ni, akhir dia nak cuba ketengahkan bahawa ciri-ciri itu perlu ada untuk satu bangsa ataupun naik atau jatuh. Tapi penentunya masih ada yang kuasa lebih tinggi. Itulah. Cuma masalah bagi kita orang manusia ni, bagaimana kita nak agak sempadan antara ikhtiar manusia dan qada Tuhan. Jadi interaksi. Kadang-kadang kita rasa, qada ini akan mengikut ikhtiar. Macam kalau di Mesir masa zaman Nasir itu, dia kata kehendak Tuhan itu akan mengikut kehendak ramai. Mana apa yang majoriti besar nak berlaku dalam negara ini, Tuhan akan jadikan berlaku. Dengan cara itu dia cuba membangunkan.
negara dia. Paragraf Ibn Khaldun pun begitu juga, yang dia kata sebaliknya, kalau Allah ataupun Tuhan hendak satu nation to be deprived of royal authority, Allah akan menyebabkan bangsa itu melakukan perkara-perkara yang maksiat. Jadi walaupun dari tingkah laku ialah manusia, tapi ada tangan Allah lah. Bagaimanapun kalau manusia tidak mempunyai ciri-ciri kualiti kita panggil yang ulung tu, dengan sendiri akan jatuh pada satu kaum. Tapi Syekh, itu tafsiran kita. Kalau tafsiran para ulama akidah ilmu kalam, dia pergi sampai itu jadi mazhab Qadariyah, Jabariyah apa semua sekali itu. Tapi Dato', perbincangan itu bukan di kalangan agama kita, ya. Iyalah, masa-masa agama lain macam itu. Kristian pun soal determinism dengan determinism dengan ketentuan Allah, dengan kita ada pilihan untuk. Itu dah perbincangan yang dua pola, tapi anak betul. Dan jangan kita lupa ilmu kalam pun banyak dipengaruhi oleh Greek punya falsafah dan sebagainya. Jadi tauhid pada asal, tauhid zaman asalnya pada macam pahaman kita lah, simple. Jadi bila diperencikan mengikut logik, mengikut apa semua sekali falsafah, maka dia jadi macam tu. Begitu juga saya rasa ketinggian ilmu ini antara simple dan complicatednya pemikiran itu, maka dia ada mana give and take lah. Ada begitu begini, mana lebih baik gini-gini. Jadi oleh kerana pergerakan yang nak lari daripada agama tu, dia tak setuju dengan falsafah atau pegangan bahawa deterministik lah. Kaya miskin dia tertentu pada akhir dia jadi liar lah oleh Allah. Dia kata oleh Tuhan lah. Itu satu pandangan lah. Tapi dua ekstrim, dua pola yang berbeza tu. Allah. Prof. So konklusi saya rasa ada satu benda yang Ibn Khaldun nak kita belajar, iaitu macam mana bila kita dah ada orang yang baik ataupun orang dah karakter-karakter tertentu, tapi macam mana kita nak guide supaya orang tu boleh dilantik. Jadi memahami negara tersebut dan struktur macam mana pemimpin tu dilantik adalah penting lah. Contoh, macam apa berlaku, saya tak tahu lah, mungkin satu hari nanti Prof boleh kupas apa kekecewaan yang berlaku di orang panggil apa, Arab Spring kan? Di mana? Arab Spring. Yang mana dulu begitu hebat sampai kat Malaysia pun kita rasa kagum apa semua, tapi tiba-tiba sekarang dah hilang. Dan dari perspektif saya, bila saya tengok, saya cuba faham, sebab pada mulanya macam Prof katalah, berkenaan dengan akidah, kita boleh rasa macam benda tu dah tak ada at one point. Kita boleh kata macam tu. Tapi pada satu sisi yang kita boleh tahu yang Tuhan tu tidak zalim. So kita perlu cari, adakah Tuhan yang nak memang benda tu jadi, ataupun kita yang gagal memahami how a country should be run, apa yang negara sepatutnya dibina. Jadi bila saya lagi kaji dalam, saya rasa satu benda yang tak ramai orang Islam bincangkan ialah macam mana struktur pentadbiran dan pelantikan pemimpin tu dan keutuhan dia. So macam kat Mesir ni, antara saya pernah cakap dengan seorang pensyarah lah sejarah, dia belajar sejarah Islam sekali. Dia kata punca utama dia ialah terlalu rushing. Maknanya bila pemimpin Islamik tu naik, kemudian terlalu rushing sampai dia lupa yang banyak lagi dalam pemerintahan dia tu orang-orang yang sebenarnya bersedia untuk berpaling tadah. Macam apa yang berlaku dengan junta tu lah. Maknanya dalam junta tu kemudian dalam dia punya menteri-menteri pun banyak yang berpaling tadah. Tapi dia terlalu rushing untuk kemudian pemahaman rakyat pun macam tu juga lah, terlalu rushing nak suruh buat ni. Dia tak sedar dalam struktur pemerintahan tu begitu fragile. So in the end benda tu akan collapse lah. Sama juga kat Malaysia, kita struktur pemerintahan kita berdasarkan demokrasi tu satu. Kemudian satu lagi berparlimen. Maknanya apabila berubahnya parlimen, dia akan berubah
siapa yang memimpin tu. Sekali dia bukan lagi isu baik ataupun tak dah. Maknanya kena tengok siapa yang ada kuasa. Sebab saya pernah dikomen lah oleh beberapa rakyat, oleh kawan saya dari Indonesia. Dia kata, kenapa orang Malaysia ni terlalu berpolitik? Tapi jawapan dia sebab mereka republik, bro. Mereka tak ada macam parlimen mengubah ahli apa nama ahli MP berubah ni menjadi mengubahnya presiden. Mereka tak ada. Tapi beza dengan kita akan boleh berubah. Jadi kat sini kita lebih fragile lah. So memahami struktur ni macam penting supaya sebab nanti orang kata tak penting politik. Macam mana? Tak penting kalau dah begitu fragile lah. Macam tu lah. Okey. Molek lah tu. Nanti kita perhati contohnya kalau kita nak jadi penganalisis, kita cuba pertajamkan sikit lagi lah bagaimana kita cuba menganalisis. Kalau kita kata macam ni, Arab Spring akan berlaku dalam episod yang kedua. Itu kita punya suka-suka lah kita kata. Tapi kalau kita kata suka-suka pun mungkin akan terjadi. Benar macam tu kan? Jadi tetapi yang berkait dengan Ibn Khaldun hari ini ialah bagaimana kita nak menentukan ini sunnatullah ni dia ada sebab musabab. Sejauh mana pengaruh sebab musabab dan sejauh mana pengaruh kehendak Tuhan yang sebenar. Ini yang menjadi, adakah kehendak Tuhan yang sebenar itu sangat berkait dengan sebab musabab ataupun kun fayakun. Ini ustaz kami tak ada. Tapi ana rasa Dato' dalam kita paragraf sebelum ni yang enta kata banyak detail tu mengenai quality. Ana rasa kita elok ambil perhatian pada quality yang Ibn Khaldun maksud tu lah. Ana rasa quality tu pemerhatian Ibn Khaldun terhadap quality yang boleh menjamin sikit. Yang banyak cerita tadi 4, 5, 6, 10, 15 tu. Ana rasa termasuk juga paragraf kita akan datang apa yang Wan sebut tadi, pemilihan meletak orang pada tempat dia. Kerana dia pegang ayat Quran juga membagi ahli pada orang yang ahli dalam satu perkara. Jadi itu semua merupakan kualiti ciri-ciri yang ada dalam satu asabiyah tu. Dan ada kualiti ahli-ahli yang boleh buat tu. Okey. Nah, saya itu agak jelas daripada kalau anda duk lihat dari segi leadership, chapter ni sangat penting dari segi characteristic of quality leadership lah, untuk political dan national lah. Kalau corporate politics agak corporate leadership agak berlainan sikit, NGO lain sikit, tapi untuk negara kena berlaku adil, kena tolerant, kena dengar orang, kena ada compassion. Itu semua agak menarik kerana ciri-ciri ini terbukti masa COVID tu pun. Negara-negara mempunyai pimpinan yang mendengar pada rakyat dia, yang empathy, semua tu ternyata tertulis dalam Ibn Khaldun punya tulisan ni. Saya rasa Ibn Khaldun punya pemerhatian dari segi sejarah sebelum dia lah. Wallahu a'lam. Saya belum kita mula tadi, Puan Nazli cadangkan memperkukuhkan kita 1 jam. Maka ini sudah pukul 3. Sudah pukul 4. Kita laksanakan program kita yang asal. Dr. Basri pun duduk ingat selalu dia sampai sekarang ni pukul 4, 3 sampai pukul 4. Letak di situ. Saya ambil faham semua lah. Jadi kita minggu depan ni kita mula lagi lebih memahami teks. Kemudian kalau ada masa yang lebih kita berbincang begitu. Jadi minggu depan ni kita baca pasal ke-21, iaitu dia kata makin ganas makin luas teritori dia. Itu satu benda yang baru. Dia nak ganas, nak maknanya bahasa dia wahsy, ganas. Tetapi mungkin dia maksudnya itu mungkin lebih agresif, maknanya begitu kan. Okey.
hari ni kita tutup sekarang ni dan kita beriltizam lah 1 jam tu. Kita tengok macam mana dan bagi tahu kawan-kawan kita yang dulu mencadangkan supaya kita adakan kelas ini, apa sebenarnya dia nak, apa maksud dia sebenarnya. Jadi disuruh kita berenang, kemudian dia duduk atas darat. Macam mana tak boleh jadi juga. Dan apa yang awak nak suruh kita berenang dalam kolam itu, apa yang tujuan yang sebenar. Okey. Dengan itu saya mengucap terima kasih kepada semua yang hadir. Dan minggu depan ni quick lah supaya lebih meriah, lebih ramai berbincang dan sebagainya. Akhir sekali wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Okey.